Nama saya Nur Rafizatul binti Ahmad Karudin dengan nombor matrik D1921161. Ingin menerangkan tentang pengenalan teori pemusatan klien. Okey, istilah pemusatan perorangan adalah hasil kepercayaan Rogers terhadap individu dan keperluan melihat orang lain daripada pandangan yang positif dan non-klinikal. Istilah ini juga boleh diaplikasikan secara peluas di dalam pengajaran, pentadbiran, tingkah laku organisasi, perkahwinan, keibubapaan dan interpersonal. Teori pemusatan perorangan ini merupakan asas dalam konsep yang tergolong di dalam psikologi kemanusiaan dan kewujudan. Kewujudan adalah satu iklim interaksi yang penuh dengan penerimaan daripada kedua pihak di mana kaunselor dan klien boleh meluangkan perasaan yang terpendam secara mudah tanpa ada sekatan maupun halangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atiyah binti Ibrahim. Nombor matrik D192116119. Hari ini saya akan membentangkan tentang latar belakang Carl Rogers. Carl Rogers dilahirkan pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Syarikat. Kejayaannya bermula dari bidang pertanian, kemudian bertukar ke bidang sejarah, agama dan akhirnya bidang psikologi klinikal. Carl Rogers telah menyambung pelajarannya sebagai seorang psikologi klinikal di Teachers College, Columbia University dan telah mendapat PhD pada tahun 1928. Carl Rogers telah bekerja di Child Study Department of the Society for the Prevention of Cruelty to Children di Rochester, New York, Profesor Psikologi Klinikal di Ohio State University pada tahun 1940 hingga 1943. Rogers banyak menulis artikel dan buku dengan teori personaliti yang berkaitan dengan teori pemusatan klien di University of Wisconsin pada tahun 1957 hingga 1963. Beliau telah hasilkan buku penulisannya yang pertama yang bertajuk Counseling and Psychotherapist pada tahun 1951. Pada 4 Februari 1987, beliau telah meninggal dunia selepas menjalani pembedahan tulang punggung yang patah ketika berusia 85 tahun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Amirah binti Mukhtar. Ada matrik D1921161. Apakah konsep utama untuk teori pemusatan klien ini? Konsep utama untuk teori ini adalah dia lebih mengutamakan individu sebagai kliennya yang dianggap mempunyai banyak pengalaman dan berguna, serta dia boleh dikongsikan bersama dalam usaha menyelesaikan satu masalah yang sedang dihadapi. Teori ini dia lebih menekankan dalam aspek suasana penerimaan, aman, tenteram, saling memahami antara kaunselor dan klien serta wujud hubungan yang erat dan mesra antara kedua-dua pihak yang terlibat. Dengan teori ini juga ada skala perangai subjek. Klien terhadap fenomena dunia sentiasa diambil kira. Melalui pendekatan ini, klien tidak akan terasa terikat dengan mana-mana perkara. Teori ini juga dia memberi sepenuh kepercayaan kepada klien untuk memilih arah sendiri semasa terapi dijalankan. Kelonggaran yang diberikan ini akan meningkatkan keselesaan klien semasa proses terapi dijalankan. Keistimewaan mewah lain yang dimiliki oleh teori pemusatan klien ini adalah ia lebih mengutamakan pengalaman individu. Dalam pendekatannya juga, teori ini menetapkan ahli terapi atau kaunselor bertindak sebagai facilitator atau pemudah cara dalam menolong klien melalui keupayaan diri dan mencari penjalan penyelesaian yang sesuai. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya nak terangkan tentang pandangan terhadap manusia di dalam tajuk teori pemusatan klien. Rogers percaya kalau seseorang mendapat teras dan kekuatan di dalam diri, maka individu tersebut akan mendapat kepercayaan diri mereka. Dan ini adalah tumpuan utama ciri positif di dalam diri seseorang. Seterusnya, Rogers percaya bahawa manusia ni dia boleh diberikan kepercayaan, tahu untuk mencari jalan, mampu untuk memahami diri mereka dan mampu membuat satu perubahan yang membina dan juga berupaya menjalani kehidupan yang berkesan dan menghasilkan sesuatu yang baik. Seterusnya, Rogers juga dia percaya apabila ahli terapi dapat menghubungi dan juga menyelami kehidupan klien yang sebenar secara mendalam dan tidak berat sebelah, maka klien tu berkemungkinan besar dia dapat mengalami perubahan yang ketara. Seterusnya, Rogers juga dia menolak andaian bahawa manusia ni tidak boleh diberi kepercayaan, perlu dipaksa, digalakkan, diarahkan, didenda, diberi penghargaan, dikawal dan diuruskan oleh orang lain yang lebih berpangkat, berkuasa dan juga pakar dalam sesuatu bidang. Dan terakhir sekali, Rogers yakin sejak kecil, sejak mula lagi, manusia ni dah ada satu kecenderungan dan juga keupayaan semula jadi untuk mereka berkembang peringkat demi peringkat. Assalamualaikum, nama saya Nusyairah binti Suhardi, nombor metrik di 192111612. Berdasarkan teori pemusatan klien ataupun PCC ni, dia tak ada teknik kaunseling yang khusus ataupun yang tertentu seperti kebanyakan teori kaunseling yang lain. Ini kerana dalam teori PCC ni, dia hanya menggunakan teknik ataupun kemahiran asas kaunseling sahaja. Dan dalam teori PCC ni, dia mengutamakan personality kaunselor itu sendiri. Maknanya, personality kaunselor itu memainkan peranan yang penting dalam membantu klien. Dalam PCC ni juga dia lebih fokuskan kepada perhubungan yang terapeutik antara kaunselor dan klien. Hubungan yang terapeutik antara kaunselor dan klien ni dia dapat diwujudkan melalui beberapa aspek yang seperti kongruen dan keturunan, penerimaan positif tanpa syarat dan empati. Kongruen dan keturunan ni ialah di mana kaunselor bersifat terbuka dan menjalinkan hubungan yang baik dengan klien dan tak berpura-pura semasa sesi kaunseling dijalankan. Maknanya kat sini kaunselor tu dia perlu ada sifat yang ikhlas dan tulus serta tak berpura-pura semasa dia menjalankan sesi kaunseling. Dan dalam kongruen dan keturunan ni juga adalah di mana segala yang dirasai kaunselor secara dalaman perlu kongruen dengan mesej yang disampaikan kepada klien secara luaran. Maknanya, sebagai contoh, bila klien ceritakan masalah dia dekat kaunselor tu memberitahu balik, beri pandangan dia yang jujur kepada klien dan selaras dengan klien. Dan seterusnya ialah penerimaan positif tanpa syarat. Penerimaan positif tanpa syarat ni ialah di mana kaunselor mengamalkan tanggapan yang positif tanpa sebarang syarat dan menerima klien dalam sebarang keadaan. Maknanya kat sini kaunselor tu dia amalkan tanggapan yang positif tanpa syarat yang tertentu kepada klien. Maknanya walaupun klien tu merupakan bekas banduan, kaunselor tetap terima klien tu tanpa menghakimi dia. Dan dalam penerimaan positif tanpa syarat ni juga ialah di mana kaunselor perlu menghormati klien tanpa mengambil kira perbezaan nilai antara klien. Maknanya
Sebagai contoh, katakanlah kaunselor itu seorang yang berbangsa Melayu dan klien pula merupakan bangsa Cina ataupun India. Jadi kaunselor tu tak bolehlah menilai klien tu dan menilai atau menghakimi klien tu. Malah sebaliknya, kaunselor tu kena terima klien. Tak kira dia punya perbezaan nilai tu, kaunselor kena terima juga, tak kira apa pun, tanpa sebarang syarat. Seterusnya ialah empati. Empati ni ialah di mana keupayaan kaunselor dalam memahami secara mendalam apa yang dilalui dan dirasai oleh klien, sama ada melalui bahasa atau gerak-gerinya. Maknanya empati ni ialah di mana kaunselor dia cuba memahami apa yang klien tu rasa. Sebagai contoh, ketika klien ceritakan masalah dia dekat kaunselor tu cuba mendalami apa yang klien tu rasa berdasarkan dia punya bahasa, iaitu percakapan dan gerak-gerinya. Seperti yang saya katakan sebelum ni, dalam teori pemusatan klien ni, dia tak ada teknik yang khusus ataupun yang tertentu. Tapi dalam teori PCC ni, dia lebih kepada menggunakan kemahiran asas kaunseling. Berikut merupakan beberapa kemahiran asas dalam kaunseling yang Carl Rogers sering gunakan dalam teori pemusatan klien. Antaranya ialah dorongan minimum, soalan yang terbuka atau tertutup, parafrasa, rumusan dan refleksi perasaan. Dorongan minimum ni adalah satu respon yang ringkas daripada kaunselor kepada klien untuk menunjukkan bahawa kaunselor ni faham apa yang klien ni cuba sampaikan. Respon yang ringkas tu contohnya adalah seperti anggukkan kepala, berkata ya dan teruskan. Dan dorongan minimum ni dia lebih kepada membantu klien untuk menggalakkan klien untuk lebih menceritakan masalah yang dihadapinya. Seterusnya ialah soalan terbuka atau tertutup. Soalan terbuka ni dia memberikan kebebasan kepada klien untuk memberikan beberapa respon yang diingini. Contoh soalan terbuka ni adalah seperti apa yang kamu lakukan semalam, mengapakah kejadian itu jadi seperti itu. Jadi bila diajukan soalan yang terbuka, maknanya klien akan menjawab atau memberi respon dengan banyak atau detail berdasarkan pengetahuan atau keinginannya. Manakala soalan tertutup ni dia berbalik dengan soalan terbuka, sebab soalan tertutup ni dia mengehadkan percakapan klien terhadap maklumat yang dia kehendaki. Maknanya kat sini soalan tertutup ni hanya membolehkan klien merespon dengan sedikit ataupun mempunyai limitnya. Contoh soalan tertutup ni adalah seperti, adakah awak pergi ke sekolah semalam? Adakah awak mengulang kaji semalam? Jadi klien hanya akan boleh menjawab ya ataupun tidak. Itu menunjukkan bahawa respon yang klien boleh berikan melalui soalan tertutup ni hanyalah sedikit berbanding dengan soalan yang terbuka. Soalan terbuka tutup ni dapat membantu kaunselor untuk mengenali klien dengan lebih mendalam, dan melalui soalan terbuka tutup ni juga kaunselor dapat mengetahui apa masalah yang dilalui oleh klien. Seterusnya parafrasa. Parafrasa ni adalah di mana kaunselor mengulang kembali perkara yang dikemukakan oleh klien secara ringkas dan tepat. Contoh parafrasa ni adalah ketika mana klien beritahu masalah yang dihadapi, kemudian kaunselor ni dia mengulang kembali apa yang klien tu cuba sampaikan, tapi dengan lebih ringkas dan lebih tepat. Parafrasa ni
dapat membantu apabila klien mendengar ringkasan daripada kaunselor. Klien ni dia akan sedar yang kaunselor tu memberikan tumpuan dekat dia. Jadi bila klien ni sedar yang kaunselor tu bagi tumpuan dekat dia, benda ni boleh mencapai persefahaman antara kaunselor dan klien. Okey, seterusnya ialah rumusan. Rumusan ni digunakan pada akhir sesi untuk menggarapkan cerita yang disampaikan sepanjang sesi kaunseling. Okey, rumusan dan rumusan ni dia hampir sama macam parafrasa tadi juga, tapi dia lebih mendalam dan detail. Macam tadi parafrasa, dia ulang balik apa yang klien cuba sampaikan dengan ringkas, tapi rumusan ni dia memberitahu balik apa yang berlaku sepanjang sesi tu. Okey, selalunya lah rumusan ni selalu kaunselor berikan pada akhir sesi untuk mengimbas apa yang berlaku sepanjang sesi tu. Tapi kadang-kadang ada juga yang kaunselor memberikan rumusan pada permulaan atau pada awal sesi. Contohnya, sebelum nak mulakan sesi seterusnya, kaunselor imbaskan kembali apa yang berlaku pada sesi yang sebelum ni. Okey, yang keempat ialah refleksi perasaan. Refleksi perasaan ni adalah salah satu cara kaunselor untuk meyakinkan klien dengan menunjukkan bahawa kaunselor memahami perasaan klien. Okay, dan secara keseluruhan yang boleh kami dapat, saya dan ahli kumpulan saya dapat daripada mengenai teori pengusaha klien ni, terdapat beberapa kebaikan serta kelemahan yang boleh dititik beratkan. Sepertinya kelebihan teori pengusaha klien dapat beri penekanan menyingkirkan klien dengan persekitaran menyokong. Selain itu, menekankan kepada pendengaran klien secara reflektif dan menghindarkan diri kaunselor daripada membuat keputusan untuk klien. Seterusnya, boleh diaplikasikan dalam pelbagai situasi dan kehidupan seharian. Manakala kelemahannya pula, teori pengusaha klien kaunselor menghadkan tindak balas serta kaunselor gagal membiasakan penggunaan teknik dan menggunakan personality kaunselor sebagai proses terapi. Klien juga gagal memahami apa yang dicapai oleh kaunselor dan klien tidak menyedari kesan positif hasil daripada interaksi itu. Terima kasih.